بالله من الشيطان الرجيم إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه الكرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان لا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا من علومه والدارين آمين. Keterangan ini hadis. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bawah tu. Katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yajma'u khalqahu fi batni ummihi. Itu dia. Menghipunglah ia akan kejadiannya pada perut ibunya. Itu dia. Apa tu? Sonyo dalam perkataan ini, dalam perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u khalqahu fi batni ummihi, boleh jadi dikehendaki bahawa dihimpunkan oleh Allah akan air mani lelaki dan perempuan. Tu boleh jadi. Boleh jadi mana harus dah, mungkin. Itu boleh jadi. Mungkin kemungkinan dikehendaki bahawa dihimpunkan oleh Allah. Dihimpun. Kalau turun bahasa Melayu kan tak boleh dihimpun dah. Karena dihimpun, kalau tafsir terjemah majhul. Menghimpun itu maklum. Menghimpunkan oleh Allah. Kalau kata dihimpunkan oleh Allah, itu lurah Melayu kurang itulah. Menghimpunkan oleh Allah, menghimpun akan air mani lelaki dan perempuan. Menghimpun dalam rahim ibunya. Tu dalam rahim ibunya. Ibu bagi seorang. Tu dia. Menghimpun air mani lelaki dan perempuan. Menghimpun tu dalam rahim ibunya, ibu seorang. Dan dijadikan daripada air mani lelaki dan perempuan itu akan anak. Tu maknanya. Jadian dia. Ini tertib yang Allah Ta'ala buat. Maka ada Allah Ta'ala buat dengan tidak guna tertib. Nak menjadikan seorang manusia kena berhimpun di antara mani laki-laki dan perempuan. Kalaulah mani tu kuat, maka anak keluar tubik beranak, tubik jadi gagah dan sihat. Kalaulah air mani tu tak kuat, air mani tak kuat, dengan bahawasanya nafsu hak laki dan nafsu perempuan tu tak kuat. Kerana dia ni sama-sama dah kenal dah lama dah. Jumpa dua tu. Maka air mani tak kuat. Apabila tak kuat, anak pun tak sihat. Tu hikmah Allah Ta'ala buatnya. Anak tak sihat. Lalu dengan sebab itulah orang yang bermengorak-ngorak. Orang bermengorak-ngorak sama-sama dia tu, anak keluar tu kurang sihat.
Selalu kena pergi cek doktor, pergi hospital. Nah, cek tu, cek ni. Tapi yang anak orang kampung ni kan biasa ni, tak pernah kena dia laki suami bini isteri ni. Suami isteri tak pernah kena hari nikah. Yang ni tak pernah pergi hospital, klinik tak bisa masuk. Tu pasal anak dia sehat. Dengan sebab imani dia kuat. Ini kejadian tertib Allah SWT. Maka ada Allah Ta'ala menjadikan manusia, menjadikan seorang hamba dengan tidak guna imani. Ada, siapa dia? Satunya Nabi Adam, yang kedua Nabi Isa alaihi salam. Nah, tidak guna imani. Nah, Allah Ta'ala jadi dengan tidak guna imani bapak, tidak guna apa tu, guna hak perempuan sahaja, maka boleh keluar Nabi Isa alaihi salam. Tak apalah tu. Maka ini berlaku di atas jalanan adat lah. Adat berlaku begini, berhipung imani laki-laki dan perempuan dalam rahim ibunya, ibu seorang dalam rahim, dalam kandungan ibu, kecil macam kani pitih, dan dijadikan daripadanya tu, daripada rahim ibu tu, tak apa tu, atau daripada imani lelaki dan perempuan itu akan dijadikan daripadanya, daripada imani lelaki dan perempuan itu akan gitu. Maka firman Allah Ta'ala, khuliqa mimma indafiqa al-ayata ay tammimil ayata. Orang panggil al-ayata maf'ulun li fi'lin mahzufin, maf'ulun li fi'lin wa fa'ilin mahzufin tu. Maf'ul bagi fi'il fa'il yang mahzuf, takdir tammimil ayata, mensempurnalah olehmu akan ayat. Duk surah tu, iyas sama'un fatarat, alin tu, was sama'un fatarat, juzuk 30, khuliqa mimma indafiqa yakhruju min bainis sulbi wat taraib. Tu. Artinya telah dijadikan anak itu daripada air yang terpacah keluarnya air. Pacah dari mana lu? Tak boleh nak berhenti. Air ni tak najis, air ni. Air hak najisnya belum pada nak keluar air mani. Orang panggil air apa? Air mazi. Air mazi najis. Lepas satu lagi panggil air galak. Air hawa nafsu hak tu. Boyo mari geram ni cungak lu. Thai lu anaknya tak thai duk karah. Bahaya tu, duk karah duk dego. Tak karah dego tu. Duk buat thai mana cak thai duk baca dia. Tu panggil. Tu, baru tu keluar air galak. Maka air galak tu najis. Nah, najis air galak tu. Kalau kena kain kena basuh. Kadang-kadang yang keluar tengah-tengah duk semayang. Duk semayangnya fikir kata moga je pergi pasar malam hari ni. Pagi nak. Pergi pasar malam klik duk semayang, Allahu Akbar. Tu imam duk baca Fatihah cah surah sedap ndak dah. Ku duk nampak yang nu dah. Baru nampak yang nu ke nyup cungak dalam kain naik. Keluar air, dia panggil air mazi, air galak. Yang itu najis. Nah, apa duk semayang lagi tu? Tu parak ke? Najis air tu. Lepas tu air mani tak najis, tapi wajib mandi. Wajib mandi air mani tu. Nah, lalu tu apabila keluar air mani, nak habis dia tu kena kecing pula selagi biar habis keluar. Kalau kita dah mani, tubik pula air. Kena mandi kali pula. Kena mandi sekali pula. Tu dia. Pahala perempuan begitu juga. Tapi kena cek dulu. Hak perempuan kalaulah mani tu bukan hak dia, hak lelaki dia, tak apa tu. Maka hak tu kena mengaji suku lah. Tak payah hoyak banyak sini. Dia hujang ni. Tu lagi beragai budak-budak. Tak ada mengaji dak. Tu ingat molek tu nah, tu yang kata air lepas tu air hak keluar lepas dah air mani, air tu tak najis. Air keluar lepas dah air mani. Ya air mazi, air galak najis, keluar air mani. Hak tu wajib mani. Lepas tu keluar pula air yang jernih lepas dah air mani. Itu tak najis. Tak najis air tu. Nah,
Tidur malam, jaga pagi esok, tengok basah kain, tengok nampak air, inilah air mandi. Mandi pun aku tak ada mimpi ke apa, dengan sebab ia limpah. Limpah tubik duk luar. Tu. Maka air mani Allah Ta'ala jadi sesuatu payah tu. Nak jadi bukan mudah tu. Nah, kerana setitik air mani daripada 40 titik darah. Sampai orang bini mula-mula tukar siap nak mati tu apa. Nampak tak ada singa, nampak pucak si tu tengok tu. Pasal apa? Setitik air mani dijadikan ada 40 titik air darah. Titik darah kita. 40 titik darah jadi setitik air mandi. Nah, lepas tu setitik darah tu pula 40 kali makan pula ni. Baru setitik darah. Lalu tu lah orang hak dah tu panggil makan minum madu, dia makan benda yang menambahkan tenaga ada aja tu. Nah, kalau kat arak ke bunga cekeh gapo tu, kalau nasibnya tak mau. Orang tak pasal nak bini duk ngaji sini, tak fikir rasa buku bini. Gitu pak arak siap. Tak ada siapa tahu. Nyomari nak bini tak tahulah. Bah tu kan tak ada kerja gapo, khidmat pun tak ada, duduk ngaji saja tu. Tak ada khidmat, tak ada fikir. Kau fikir ada bini sedap ya tu. Buat ijazah. Mikir lah. Klik rumah tak ada bini mabuk dia tu. Ni, pergi ngaji tu. Duk ngaji duk kecap buku bini malam bilik. Kata aku tak boleh duk buatmu ni. Cik bini sokmo. Ni cakap buku bini sokmo. Lepas pada tu, balik. Boya balik kat rumah ni. Tak ada cakap dah, tak ada kecek buku bini. Ngerti. Ni weh. Habis tu budak ngaji, belajar, jangan makan lolah lah, benda panas-panas tu kena ok dulu. Nah, nak ok, bahaya benar bukan mengaji. Tu sahabat tu orang mengaji kadang-kadang dia sudah makan nasi, dia ambil faham mucuk lah, salat gigi. Tapi tupo sikit. Ni tupo sikit nafsu dia, ambil faham mucuk jolak gigi. Faham mucuk, ni ada faham mucuk. Faham babi siung ni. Mucuk tu, jolak gigi. Pasal lembut sikit tu. Kalau orang tahan, dia makan ubat, dia tahan. Dia malam masa mula-mula food 3 bulan tu, dia bagi ubat. Bagi ubat supaya tak boleh nafsu gerak. Nak food ni. Baru lepas dah tu. Tu dia mau wayak kat aku pun. Bukan nak pergi periksa di Bapak Huana tak deh. Ingat baik tu nah. Tu dijadikan manusia je begitulah. Takut mu tak tahu. Nah. Tak tu. Dijadi anak itu daripada air yang terpacah keluarnya air. Tuh, maka air ni jadi pada laki dan perempuan. Kalau laki sakit saja kuat, tapi perempuan tak ada, tak jadi ke anak. Perempuan saja keluar, hak nyata dah, laki-laki dah, tak jadi ke anak. Tak jadi juga. Ni bijak Allah Taala weh. Sebab tu kalau tengah orang ni, kalau dia tak nak anak ni cari dia mengaji, cara buat ke mana tak siru dapat anak. Dia mengaji lah tu. InsyaAllah lah kamu jadi besar aku nak wayak. Kita. Kalau ni tak boleh bahaya lah ni. Ada hujan-hujan ni kan setakat. Tu. Tak apalah. Dan boleh jadi pula dikehendaki dengan perkataan Nabi tu. Dan boleh jadi pula dikehendaki daripada perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yajma'u khalqahu fi batni ummihi. Dikehendaki ke apa? Maf'ul bagi dikehendaki. Bahawa dihimpunkan oleh Allah. Sama ni. Dihimpun, yakni menghimpun. Lurah kita sini menghimpun. Boleh jadinya lurah Malaysia dihimpun. Gitu. Bahawa dihimpunkan oleh Allah akan lembaga kejadian itu, akan anggota kejadian itu, kejadian seorang itu, menghimpun daripada segenap batang tubuh perempuan. Itu dia lembaga anggota kejadian. Daripada kepala, kaki, gapo gitu gini, daripada segenap batang tubuh perempuan. Sebab tu kalau kamu nak anak janguk, kamu kena cari orang tina yang janguk. Iaitu lembaga dia, anggota dia daripada perempuan ni. Daripada perempuan.
Apa udah tak apa. Cari jangok weh. Dah, yang penting sekali bini hak berjuruh. Penting sekali tu. Mu cari hak jangok tak boleh, mu cari hak berjuruh. Hak baik. Kenapa? Karena anak kamu ikut mak, dia tak ikut pak. Lalu tu kena cari perempuan isteri yang baik. Jangan cari isteri yang tak baik. Walaupun cantik sekalipun. Walaupun jangok lah. Kita kata dia ni petani jangok bini kita. Petani jangok di mana tu nan sautai. Bini kita nan sautai. Tapi tak baik. Perangai tak baik. Tak sah lah. Kerana apa? Kerana anak kita ikut mak. Ikut mak salah mak pergi kelik motok tua ya. Anak nak ikut. Tak sedok dengan pak. Hai duk sari. Teriak wang-wang duk dengan pak. Nak pergi duk dengan mak tu. Sabit tu cari mak yang baik. Nah, mak yang pandai faham agama. Yang faham agama, jangan mak tak faham agama. Nah, cuba kita tengok Nabi. Nabi apa? Hak nak ikut mak, tak ikut Nabi. Nabi Lut. Nabi Nuh. Tengok. Nabi Nuh, dia nabi lah. Tapi anak dia tak ikut Nabi, ikut mak dia. Kata Nabi Nuh kata, "Marilah nak tak perahu selamat." Apa yang mau nak pergi nyamak? Mak tak saya ikut. Mak kata, perahu rano pada nak bukit yo. Ai nak setara mana lu? Anak ikut mak pergi. Mati habis anak dengan mak. Nabi Nuh. Dan satu lagi Nabi Lut. Nabi Lut jadi juga tu. Tak ikut ayah. Ikut mak. Tak ikut. Padahal Nabi tu. Pak kita bukan Nabi. Tak ikut. Tapi tu cari mak tu jangan carilah. Dia temu-temu kok camperak kau tu. Temu-temu kok padang raja, tempat mainan kesukaan jumpa. Boleh buat isteri. Tak payahlah. Nah, kamu cari perempuan yang baik, yang pandai betul anak dalam agama. Walaupun mak kita tak pandai, tapi dia pandai betul dalam agama. Tu. Cari mak macam tu. Barulah anak kamu selamat. Kamu dapat bakar ya dia. Anak ben siapa? Ben kita. Tapi masa pergi dengan mak, tak pergi dengan pak. Moga pak baikan sepengah lima. Takut anak. Tu masalahnya, ingat baik tu. Nah, kalau mak tak baik siap. Habis ya. Jaranglah anak nak ikut mak. Anak nak ikut pak jarang. Bukan terbanyak, bukan tak ada. Tapi jarang-jarang ada. An-nadiru wujuduhu kal ma'dum. Perkara yang nadir ni, perkara yang jarang-jarang ada ni, ada dia seperti tak ada lah. Tu ingat baik. Hanya tu, ini satu kehendaki. Dihimpunkan oleh Allah Ta'ala akan lembaga kejadian itu. Kejadian seorang itu daripada segenap batang tubuh perempuan. Segenap batang tubuh perempuan. Kalau mula-mula mak sana itu suara dia jadi. Suara baca Quran sedap. Maka anak sedap. Kadang-kadang tengok bunga titik ni lah. Bunga titik tu bapak dia tu meh hak benang tak apa dah. Ni meh hutang. Bapak dia hak hutang tak apa, tapi mak dia tu hak tu meh hak boleh. Bunga titik mak dia tu bakar ni ni mak ni 1 juta. 1 juta kop. Tu bunga titik. Lepas tu hak bapak ni hak bapak bunga titik tu. Ambil hak hutang tak apa dah. Pasal mak dia tu jadi. Bapa beranak tu baik, telur tu belum jadi anak lagi, telur besar ni orang pergi dah tepah dah ni, aku nak 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 baht. Tu nak ingat baik tu lembaga ini kehendaki. Satu kehendaki begitu. Pasal apa boleh dikehendaki begitu? Kerana tersebut pada perkataan setengah ahli ilmu, yakni ulama, adalah air mani itu daripada daur. Apa daur? Giliran. Yang pertama sentiasa, yakni sokmo. Tu dia. Tu sentiasa adalah air mani itu dalam daur giliran yang pertama sentiasa sokmo. Giliran. Kenapa giliran? Karena air mani ini selalu berpacah-pacah dah. Maka hak yang mula-mula sudah dijadikan anak.
Yang mula-mula keluar tu. Pop, hak tu jadi anak. Lepas tu yang kedua, yang ketiga, yang empat dah lah. Hak mula-mula tu. Tu kita boleh tahu cara kalau jadikan kita seorang ni. Nah, bukan mudah tu. Jadi hak mula-mula tu, kalau itu hak mula-mula, kalaulah tidak ada kekuatan, maka tak akan jadilah orang manusia ni. Nah, ada kekuatan hak mula-mula tu. Pop, jadi mula-mula, maka kani rahim perempuan tu tutup pop. Apabila tutup, marilah yang kedua, yang ketiga, yang empat, yang lima, siapa bila masa pun tak apa lah, tak masuk lah. Tu dia. Nah, tu ingat baik tu. Berjalan tu. Yang pertama itu baca tak kena tu. Adalah air mani itu dalam dur giliran yang pertama. Yang pertama situ. Titik itu. Sentiasa berjalan di seluruh batang tubuh perempuan. Sentiasa berjalan. Sokmo berjalan air mani. Sentiasa berjalan, yakni air mani. Di seluruh batang tubuh perempuan. Seluruh batang tubuh perempuan. Air mani tadi. Lalu tu ni jadi kekuatan tu. Ada sahabat tu perempuan. Nah, perempuan dia kena jaga, kena pantan masa dia mengandung. Kena pantan semua tu. Nak jadi seorang kamu ni bukan mudah tu. Pantan nak makan sedap tak boleh. Bahu tu mutah, bahu ni mutah. Habis. Bawa beranak tu anak usam, deraka pula kat muk. Lepas tak rasa besar kan. Nah, rasa besar lah deraka kat muk ni. Lebih pada pok lagi. Kalau mendahulukan di antara dua ni, mok dengan pok ni, kena mendahulukan mok dulu pada pok. Bapak tu main saja ya. Tapi mendahului kena ibu. Ingat dalam kitab yang kita mengaji dia. Dulu ke ibu. Tapi anak ni dengan ibu, kasar-kasar cakapan dia. Kalau ngapak ni bergaluh ya. Bahkan tak cakap pula ngapak. Ingat baik. Dan dalam masa itulah, dalam masa setiap berjalan air mani di seluruh batang tubuh perempuan. Dan dalam masa itulah, dalam masa berjalan air mani di seluruh batang tubuh perempuan, perempuan sangat rindu memakan sebarang makanan, terutama buah-buahan yang masam. Tu. Terutama lebih-lebih lagi yang pentingnya buah-buahan yang masam. Cuma pauh sebut ke pecah liur dia. Makan sikit, mutah. Mutah nak jadi kamu seorang tu bukan mudah tu. Nah, mok tu lah. Pas malu dah. Malu tu cerak dah, sana kecek dah. Pergi kau nak ke kata, yang ni kena dah ni nampak perut dah tak pai ni. Tak malu kan tu? Tak serupa orang perempuan yang perut sama jalan pasal malam. Orang tak kata apa. Tengok gitu ya. Tapi pas pergi perut dah tu. Jadi mana dia? Jadi mana dia ni? Perut tak serupa dengan orang ni. Jadi satu kepelakan pula. Tu. Malu tu. Kadang-kadang buat ada kedai-kedai teh, kedai kopi. Kena dah tu. Sudah. Malu, kita malu. Sebab tu lah kamu jangan deraka kat mak. Nah, tu. Sebab itulah Allah Ta'ala menyebut dalam Quran tu jangan deraka. Janganlah. Pok mak supa yang tu. Tapi yang mendahulukan mak dulu pada pok. Mana mak ni, tengok ni. Dia. Iaitu dalam masa 40 hari yang pertama. Iaitu perempuan sangat rindu memakan sebarang makanan, terutama buah-buah yang masam. Iaitu perempuan sangat rindu memakan sebarang makanan, terutama buah-buahan yang masam, dalam masa 40 hari yang pertama. Kemudian daripada 40 hari pertama, ditinggalkanlah air mani yang tersebut. Ditinggalkanlah air mani yang tersebut. Ditinggal
atas keadaan aimani tersebut tu, hingga jadi ia aimani yang tersebut alaqah. Gapo alaqah? Darah seketul. Darah seketul, darah stoko. Nah, seketul tu mana? Bukan seketul. Kita ketul mau kita ni tu lah. Ketul berbasuh tangan tu. Bukan ketul darah seketul, mana darah stoko. Dalam keadaan mani 40 hari. Tu jadi kita. Maka berkekalanlah iyo. Tu alaqah, darah seketul tu, dengan hal yang dimakian darah alaqah, darah seketul, dalam dur yang kedua pula, dalam pusingan yang kedua, giliran yang kedua. Tu ni dur pertama iaitu aimani tu. Nah, tadi dur pertama aimani. Dur yang kedua ni ialah alaqah. Kalau kita dud tadi mana lain adalah aimani itu dalam dud giliran yang pertama. Situ. Giliran pertama aimani, giliran yang kedua seketul darah. Nah, dalam 40 hari yang kedua pula. Yang kedua, giliran yang kedua 40 hari seketul darah. Kemudian daripada dud yang apa? Kemudian daripada 40 hari yang kedua ataupun dud yang kedua. Kemudian daripada dud yang kedua. Dud yang kedua yakni dalam 40 hari yang kedua tu berasa-asalah besarnya anak sedikit hingga sedikit. Berasa-asalah besarnya. Tu nyos ketua apa teko daging. Seteko darah. Kemudian itu berasa-asalah besarnya alaqah sedikit hingga jadi ia alaqah, darah seketul tu, mudghah. Apa mudghah? Daging seketul. Tu daging seketul, yakni daging stoko. Maka dalam dur yang ketiga ini, yakni mudghah, daging seketul, dirupakanlah oleh Allah akan kejadi manusia. Dirupa daripada daging itu, daging seketul. Nah, apa? Mula-mula aimani 40 hari. Pusingan pertama. Pusingan yang kedua ialah stoko darah. Pusingan yang ketiga stoko daging. Maka ada daging tu dijadikan rupa. Maka dalam masa 4 bulan ni, kena pantan. Kena pantan, dia panggil pantan segala-gala benda baik, benda jahat, benda jahat kena pantan. Macam kita nak buat benda apa, ikutlah benda nak bidah cicak, nak tangkap tikus, ataupun nak pergi buat kahwin pokok kayu, pokok durian, nak kahwin pun tak sah lah masa 4 bulan tu. Karena kita pergi kahwin pokok kayu, pokok durian ni, maka pokok ni lekat, anak kita pun lekat juga. Jadi lekat tangan ke, lekat ke mana-mana. Jadi masa 4 bulan tu mesti kena pantan. Laki-laki dan perempuan kena pantan tu. Cakap karut, cakap apa, tu. Ni dak kita, hari kita 4 bulan tu, memanglah dia buat semua. Inilah. Maka diperbuat oleh Allah 2 telinga, 2 mata, hidung, mulut dan lain-lain anggota yang zahir dalam masa 40 hari yang ketiga. Jadi telinga, jadi gapo masa tu, maka kena pantang dah tu. Kena pantang semua tu. Ada orang setengah pantang hingga sampai beranak. Kena jadi orang baik, laki-laki dengan baik. Nah, kalau bini mengandung, suami duk rebuh hutang, tak apa dah tu. Anak isak ke pakai, ya buat dalam rumah ya, kena buat luar lah trik ni. Jadi ayah dengan pak pun sama. Ayah kan marah juga ke anak. Mu ni, aku duk suruh lah mana tak cakap berhenti lagi makan air ketong ni. Murih lah, marah lah ayah ke anak.
Ni, maka anak pun duduk dengar tu orang duduk berajar tu ni. Ayah tanya so. Kau mak duk mengandung moh itu ayah duk gebuh dah. Aku tinggal lama dah. Dak aku duk mengandung itu tak ada gebuh pergi jaga-jaga duk pergi Pak Lemo. Sabit malam ni pun tak boleh duk pun. Pasal nak gebuh pun. Kejati kata masa ayah dia tu jadi kagok mula-mula. Anak turut. Kadang-kadang anak 2 tahun tu muak pergi Pak gebuh. Mak tak ada tu. Tu, ingat makan teh tu, kedai kopi. Pergi. Pasal lekok duk basah. Lepas ni ayah nak teh dah. Teh pun sini ayah mai. Tak pergi kedah. Teh ni teh happy sick. Kedah tak ada ni, happy sick. Happy sick pula. Happy sick apa ni? Hot VIP teh ni. Ni. Okey. Buat anak hidup minum sekali. Pas anak besar gebuh. Tengok tu. Asal badan nung lah. Lebih ingat baik tu. Taruh pok duk pantang macam guru-guru dah. Ustaz-ustaz duk mengajar tu ni anak keluar esok tak jadi baik lagi. Kau tengok. Mengajar dia ada gapo mudah-mudahan anak dia boleh mengajar. Mengajaran no. Jadi kepala toke pula. Jadi toke. Ni, tak apalah tu. Mudah-mudahan kita jauh daripada semua perkara yang tak baik tu. Jadi semua tu. Dan terus diperbuat pula akan rungga perut. Apa rungga? Perut, lubang perut. Serta anggota-anggota batin yang di dalam perut. Nah, kejadian Tuhan. Maka firman Allah Ta'ala, huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha' al-ayatah. Artinya Allah lah yang merupakan kamu di dalam rahim ibumu betapa ya Allah kehendak ki. Tu macam maka itulah kita sebagai lelaki ayah dia atau mak dia masa mengandung anak mesti membacakan Quran. Kalau perempuan nak mudah beranak bacalah surah Al-Insyiqaq, idza samaa'un syaqqat. Idza samaa'un syaqqat wa adzinat li rabbiha wa huqqat. Baca selalu perempuan apabila 7 bulan anak dalam perut. Sampai tempat sujud tilawah dah situ. Bangun sujud tilawah balil ladzina kafaru yukadzibun. Baca hingga sampai akhir. Tiap-tiap malam perempuan kalaulah nak beranak jadi mudah. Dalam Quran tu kalau nak anak cerdik bacalah surah Luqman. Kalau nak anak tu fasih mulut ni jadi fasihun dia lancar mulut, bacalah surah Muhammad. Surah Muhammad ada dalam Quran. Kalau nak anak cerdik surah Luqman. Tu. Nah, tu surah-surah dalam Quran tu. Tu dia. Bagi bapak dia, ayah dia, bagi mak dia macam itulah. Masa kandungan anak tu supaya anak jadi orang baik. Kata beranak cukup 7 hari. Mula hari beranak sampai hari 7 panggillah orang soleh-soleh, orang alim ulama, mari buka mulut panggil tahnik. Tahnikkan mulut bukan duk sebulan, pun nanti solah kambing nak mari. Tak nak solah kambing tu lain pula tu. Nah, kita sekadar buat tahnik buka mulut ya, panggil mari buka mulut dia tahnik. Mengikut Rasulullah. Ya ada doa-doa dia situ tu. Dia orang lain tak ada tahnik mulut pula, waxing straight. Sasta waxing, tak ada berhenti waxing. Bukan mulut cara hidup Rasulullah tak ada buat orang kita. Banyak orang tinggal tu buka mulut ni. Masa 7 hari. Nah, 7 hari beranak tu, bukan 7 bulan, 7 hari. Kadang mari muhabba ni 7 bulan. Mengakak dah lagi 7 bulan suruh buka mulut tu. Tak payah buka ni, ambil minum habis minum. Tu jelah. Masya Allah, orang kita banyak tahu hak Rasulullah, banyak tinggal hak Rasulullah. Maka apabila telah sampai umur anak 3 kali 40 hari. 3 kali 40 hari bermaknanya 4 bulan. Nah, ditiupkanlah pada anak itu akan roh. Sebab itulah 4 bulan dikatakan hak sakat.
Hak sakatan tiup roh. Maka hukum fiqh apabila anak dah gugur sampai hak sakatan tiup roh, maka disunatkan buat akikah. Berapa weh? 4 bulan. 4 bulan sampai sakatan dia tiup roh masuk dalam anak. Tu masa 4 bulan. Maka firman Allah Ta'ala, ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th al-ayata. Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'th al-ayata. Artinya, hei manusia, termasuk kita semua. Lembu tak masuk, kambing tak masuk. Sekiranya kamu syok daripada berbangkit pada hari kemudian, yakni hari kiamat, kalaulah kamu berasa syok dalam hati kamu bahawasanya hari kiamat ni ada ke tak ada, ada ke tak ada, sesungguhnya telah kami jadikan kamu daripada tanah. Siapa dia? Adam alaihissalam. Kemudian daripada nutfah air mani. Kemudian dijadikan kamu daripada air nutfah, yakni air mani, setitik air mani. Ada. Kemudian daripada alaqah, iaitu ketul darah. Kemudian ketul darah daripada mudghah yang mukhallaqah atau tiada mukhallaqah. Mudghah ketul daging. Nah, ketul daging yang mukhallaqah, yang dijadikan akan dia jadi makhluk cantik yang ni, atau tiada di mukhallaqah, atau tiada mukhallaqah atau mukhlaqah. Dah cara mudghah yang mukhlaqah atau tiada mukhlaqah. Tiada mukhlaqah, tiada dijadikan akan dia. Mana jadi tak sempurna, ada jadi ada tak jadi. Apabila hak jadi, dia jadi betul orang dengan siapa keluar. Apabila yang tidak dijadi, ialah dia keluar tu baik dengan gugur. Siapa 2 bulan kau gugur tu baik. Kadang-kadang 6 bulan dah gugur tu. 6 bulan 7 bulan gugur keluar tu baik. Ialah juga. Tu tiada mukhlaqah. Mukhlaqah boleh baca tu, mukhlaqah. Maka berkata Ibnu Abbas, daripada mudghah ada yang sempurna kejadiannya mudghah, dan ada pula yang kurang kejadiannya mudghah. Ada kata Ibn Abbas, daripada mudghah ni ada yang sempurna kejadian mudghah dengan cukup lengkap, habis kepala kaki semua ada. Dan ada pula yang kurang kejadian mudghah. Dengan sebab ada kepala, tangan tak ada, kadang-kadang tangan tak sempurna, semua kejadian daripada Allah. Kamu ni keluar tu baik, sepenuh cukup lekat habis. Cukup lekat habis kamu ni, jadi cukuplah kamu. Ada seorang kawan bapa kat pondok itu, orang Malaysia. Dia jadi kejadian dia tangan kanan ada dua jari ya. 2 jari. Tangan kiri tak ada sekarang ni ya. Tapi Allah Ta'ala bagi dia fikiran dia kuat, bercerdik. Dengan dia belajar, alim dia. Dia tulis dengan 2 jari ni. 2 jari dia tulis. Cepat tulis. Cepat oleh Allah Ta'ala bagi dia. Kita yang cukup lekat habis ni, tulis tak pandai lagi. Dia 2 jari ya, Masya Allah. Allah Ta'ala bagi alim dia. Lepas tu Abu tengok dia, Masya Allah, dia jadi pandai. Kalau ngaji pandai ni, perempuan mana tak nak kat dia? Tanya dalam Thailand tak ada. Balik Malaysia ada perempuan nak kat dia. Tak ada kena belanja apa-apa, free. Tu free. Tak ada belanja apa-apa. Abu dah kata, boleh bini gedak ni, sayang awal sekarang ni. Tak ada tangi, dah sekerat dah ni. Lihat ni dah 2 buta jari. Masya Allah, tapi ada ilmu retina nak.
Deh pahala ni pandai. Kalau ni ada tak ada gapo dah dia. Kau pondok tu tak ada gapo lah ni. Nah, tu Allah Taala bagi dia weh. Dia usaha sungguh. Dia ngaji bukan masa muda, belum ngaji sekolah dulu. Habis sekolah habis dekat 10. Pasal tak mada dalam sekolah dia kata tak pandai. Dia lah kata tak pandai sekolah tu ngajar itu comel cantik lah sekolah tu. Tapi dia kata tak pandai. Masuk pondok. Belajar pondok lama dia. Rajin pula tu. Nah, rajin atas pondok selalu atas pondok dia. Balik pondok balik bila mengaji atas pondok tulis ni. Oh rajin. Masya-Allah sungguh. Tu dia weh. Ingat baik. Kamu ni Allah Taala wis pernah cukup lengkap. Nah, tapi nak tulis tak pandai lagi. Itu kena banyak syukur kita pada Allah weh. Dah banyak istighfar pada Allah. Kerana kita guna nikmat yang Allah Taala bagi itu tak sempurna. Banyak istighfar. Dan berkata Mujahid pula. Berkata Mujahid daripada mudghah ada yang dapat digambarkan jadi manusia dan ada pula yang digugurkan sebelum sempurna kejadian manusia. Ada gitu. Digambar, dirupa jadi manusia. Boleh jadi rupa semua sepenuh. Ada pula yang gugur, kat sini panggil goreng. Guguran. Nah, guguran bahasa itu namanya goreng. Sebelum sepenuh kejadian. Itu daripada mudghah juga setokor darah tu, setokor daging. Diceritakan orang daripada Ibnu Mas'ud. Adalah air nutfah itu, air mani itu, apabila telah tetap di dalam rahim perempuan, maka diambil dan dipegang oleh malaikat dengan tapak tangan malaikat seraya berkatanya, yakni sambil katanya malaikat. Ni macam serai tu. Serai situ guna kuah. Nama serai katanya. Malaikat ketik serawat su. Bukan serai. Seraya katanya kata malaikat, yakni sambil katanya malaikat. Hei Tuhanku, adakah akan diperbuat menjadi manusia atau tiada? Yakni tiada menjadi manusia? Saya tanya pula malaikat tanya, Tuhanku, adakah akan diperbuat menjadi manusia atau tiada diperbuat menjadi manusia? Sekiranya, berkata Tuhan, sekira-kira lah, atas jalan kira-kira saja. Sekiranya, berkata Tuhan, tiada akan diperbuat daripadanya. Daripada sekiranya, berkata Tuhan, tiada diperbuat daripadanya pada air nutfah itu manusia, maka dipatahkanlah oleh malaikat akan lembaga itu, akan anggota itu dalam rahim hingga gugurnya lembaga itu, lembaga anggota tu. Dia patah apa? Patah huik. Tanya, jadi tak ni? Ya Allah, macam mana ni nak buat, kata saya buat ni. Maka sekiranya Allah Ta'ala kata tak payah buat, maka dia pun huik keluar, gugur keluar dah. Dan sekiranya berkata Tuhan, akan diperbuat daripadanya pada air nutfah itu manusia, maka berkata malaikat, ya Tuhanku, adakah ia manusia tu lelaki atau perempuan? Lelaki atau perempuan? Berbahagia atau celaka? Berapa rezeki? Berapa umurnya? Dan di mana ia manusia itu berpulang ke rahmatillah, berpulang ke rahmat Allah, yakni mati. Maka berkata Tuhan kepadanya dan malaikat, pergilah engkau kepada ibu kitab, yakni di Lauh Mahfuz. Pergilah engkau dan ibu kitab Lauh Mahfuz, dan di sana di ibu kitab engkau dapatilah segala perkara yang tersebut itu
Gapo perkara tersebut? Yakni laki-lelaki atau perempuan, berbahagia atau celaka, berapa rezeki, berapa umur, di mana ia berpulang ke rahmatullah, yakni mati di mana tempat. Kita tengok sana. Di ibu suratan yang duduk di Lauh Mahfuz langit yang ketujuh. Kita tengok ke sana ada tulis sekian. Tapi ada ulama Yaman. Nah, di ulama Yaman dia buat perkiraan. Kalau nak anak laki-laki, anak laki-laki, dia suruh laki-laki masa apa? Masa setubuh dengan isteri kena beratkan kanan. Kena berat kanan, apabila sudah setubuh bagikan perempuan duduk sebelah kanan dia. Lepas tu perempuan tu mengiring sebelah kanan. Tu ulama Yaman. Kalau nak anak perempuan, nah masa setubuh beratkan kiri. Beratkan kiri. Kemudian apabila sudah setubuh, biarkan perempuan duduk sebelah kiri. Tidur sebelah kiri dan perempuan mengiring sebelah kiri. Mengiring sebelah kiri. Itu pendapatan ulama Yaman. Nah, aku royak tahu ilmu dulu. Bukan suruh mukhijah. Bukan suruh amal, suruh tahu. Tahu tak pelik tahu, ambil taruh. Nanti aku mati pun tak boleh tahu pula ilmu ni. Nah, aku pergi Yaman. Gini weh. Ulama Yaman. Itu kita usaha ikhtiar begitu dah. Lepas tu keluarkan anak, laki perempuan ikutlah semua tu anak kita belakang. Itulah. Nah, ikhtiari macam tu. Nah, kalau nak anak lelaki, biarkan perempuan isteri itu tidur sebelah kanan kita. Tidur sebelah kanan, masa setubuh sudah siap, maka bagikan isteri itu pusing, ngiring ke kanan. Mengiring kanan. Apabila nak anak perempuan, bagilah perempuan tidur sebelah kiri laki-laki. Nah, apabila setubuh siap, bagilah perempuan itu mengiring kiri. Tu ikhtiar ulama Yaman. Dah tu, kalau keluar tubik tak macam kita ikhtiar pun, biarlah itu anak kita semua. Semua tu baca keluhu siapa kat kita. Nah, siapa keluhu, walaupun perempuan, walaupun laki-laki pun, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sampai kepada kita pahala tu. Lebih-lebih lagi masa bersetubuh tu baca bismillah. Maka dijadikan anak dengan sebab setubuhannya kata baca bismillah. Maka anak yang keluar tubik tu, tiap-tiap nyawa dia menyawa tu dapat pahala kepada ayah dia. Dapat pahala anak dia menyawa tubik. Boleh pahala. Boleh pahala kepada ayah dia dengan sebab baca bismillah. Lepas tu mu klik tanya dengan ayah baca bismillah tak gitu. Ya tanya so. Apa dah ajar kata baca bismillah boleh pahala itu. Ya tak nak zikir dah. Ya boleh bismillah tak gitu ya. Kalau ayah kata bismillah, alhamdulillah boleh pahala banyaklah ayah. Kalau ayah kata, terlupa. Sayang ayah tak baca bismillah. Masalah. Gitu. Ni lihat ada kelebihan dia tu. Pandai kita ni belajar. Maka berkata, tengoklah kita dalam kitab, dan di sana akan dapatlah segala perkara tersebut itu. Akan tersebut ni yakni daripada lelaki atau perempuan ila akhirih itu. Maka apabila Allah Ta'ala suruh begitu, maka pergilah malaikat itu kepadanya, kepada ibu kitab. Dan setelah dilihatnya malaikat semua perkara-perkara itu daripada lelaki atau perempuan, berbahagia atau celaka ila akhirih itu, tertulis di sana, yakni pada ibu kitab tu, dengan terang, dengan nyata. Dengan terang, dengan nyata tulis. Maka segeralah ia malaikat menyalingnya. Malaikat menyalin ni mana? Mentukar daripada tulisan di Lauh Mahfuz, mari tuliskan pada suratan hak seorang laki-laki. Seorang, tak kira laki-laki perempuan tu menyalin. Ambil kat sana, ambil di Lauh Mahfuz, mari bersaling dalam suratan bagi seorang. Bersaling. Menyalin mana bersaling dengan tiada berfikir lebih panjang lagi. Tengok kat sana, tak payah fikir panjang, tukar daripada sana, masuk dalam suratan seorang.
Kata kamu ni laki perempuan, bahagia ke celaka, rezeki macam mana, umur banyak mana, di mana kamu akan mati, di mana tanah kubur kamu. Dia tulis kat surat tu. Nah, tu dia. Habis ingat baik. Kalau kita tengok seorang tu mati tak bagus, lalu kita kata macam mana? Na'udzubillahi min zalik. Dah, macam mati dok main bola ke. Nah, main bola. Bom. Tung. Na'udzubillahi min zalik. Kita kata gitu. Dia kata, bola mapuh. Moh main pak tua dok main lagi. Moh tak kabar mati dia ni. Dia kata gitu, jangan. Pasal kita boleh ada gitu juga. Maka kita katakan jumpa gitu wal iyazabillah ataupun na'udzubillahi min zalik. Minta jauhlah daripada begitu. Mati dengan tak main bola ni bukan yellow ni. Masuk ke kubur ke tanya man rabbuka, siapa dia? Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Messi. Ya. Menjawab Messi, Ronaldo. Ya dah, man rabbuka. Man rabbuka, apa Tuhan? Lepas tu, wa man nabiyuka, siapa nabimu? Jawab Ronaldo, Solar. Jawab dia. Messi jawab dia. Tanya Nabi. Nabimu nama apa? Tak boleh hoyak, muka tak kenal Nabi. Orang makhluk lari. Molek dah. Dah tu bagi pihak orang main bola, orang main muay pula, boxing pula. Tung geram. Masuk dalam kubur tanya, "Wa man nabiyuka?" Siapa nabimu? Ya, siapa dia kena boxing? Workout. Workout. Na'udzubillahi zalik. Lalu tu kita temu macam tu, kita mesti doa. Nya kata ke dia. Jadi penyakit tu naik atas kita. Man ayyara akhahu bi zambin lam yamut hatta ya'malahu. Tu ingat baik dah hadis tu. Au kama qol. Siapa dia memaki dan mencaci akan saudara dia dengan dosa, dengan sahabat saudara dia buat satu perkara yang tak baik, dia kata lam yamut hatta ya'malahu, dia tak akan mati sehingga dia kerja perkara yang kata kat sekawan dia, yang dia maki kat kawan dia tu. Ni kena pantang. Kena pantang baik tu. Hanya kita berdoa saja. Macam mana? Wal iyazabillah, na'udzubillahi min zalik. Minta begitu, minta berlindung jauhlah pada tu. Nanti kita kata-kata kita sendiri mati macam tu. Takutlah. Takut. Habis katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un. Adalah perkataan ini, perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa zira'un, sebagai upamu bagi masa yang paling dekat sekali. Tu dia kata begini, sebagai upamu, yakni bandingan bagi masa yang paling dekat sekali, iaitu masa yang paling dekat ni satu bahagian masa di akhir umurnya. Gitu je naknya. Iaitu masa yang paling dekat sekali ni satu bahagian masa di akhir umurnya seorang, dan bukanlah dikehendaki daripadanya daripada perkataan ini. Daripadanya kata ini satu hasta penuh tu bukan. Bukan dikehendaki daripadanya daripada perkataan ini satu hasta penuh, bukan begitu. Ni satu hasta penuh tak? Bukan begitu. Atau masa yang ditentukan lamunya masa. Ni Allah pada kata satu hasta penuh. Bukanlah dikehendaki daripadanya masa yang ditentukan lamunya masa. Bukan satu hasta. Nak masa dekat nak mati. Seorang tu dekat nak mati, tiba-tiba dia terbalik daripada kejahatan dia nak kebaikan. Dia dapat mengucap la ilaha illallah masa dekat nak mati. Orang ni pula dia ada amal dekat nak mati, akhir sekali dah tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Ni pada takut bagi. Pada takut sekali dekat nak mati tu. Sebab itulah kalau orang lah buat jahat apa-apa, kita jangan kata kat dia. Hanya kita nasihat kat dia. Yang kata, adakah kita tahu nasib kita mati baik? Kita tak tahu. Dia walaupun dia jahat masa sekarang dia jahat.
Dia baca orang karuk, orang tak pernah semayang, tak pernah apa tu. Tapi akhir pekerjaan dia ni, akhir dekat nak mati, Allah Ta'ala tukarkan yang jahat jadi baik. Boleh mengucap kalimah la ilaha illallah. Oh, hak ni hak lebih sekali tu. Hak lebih sekali tu. Kita juga buat amal lah, juga mengaji, buat amal ni, semayang lagi, puasa lagi, sedekah lagi. Nah, tapi akhir masa tak boleh mengucap na'udzubillah min zalik. Ni kita kena takut ni. Ni yang patut kita takut. Tu. Kerana orang-orang kafir apabila berkata ia orang kafir di akhir umurnya orang kafir, la ilaha illallah, dia kata begitu, akhir umur dia. Kemudian terus ia orang kafir meninggal dunia, maka masuklah ia orang kafir ke dalam syurga dengan tiada apa-apa halangan, yakni sekatan. Tak ada apa halangan, sekatan dan teguhan. Tak ada apa boleh menghalangi dia. Halangan perkara yang menghalangi. Tidak ada apa-apa halangan, tidak ada apa-apa perkara yang menghalangi. Tu. Yang sekatkan tak ada. Yang menahankan dia tak ada. Kalau dia boleh mengucap syahadah. Dia boleh mengucap la ilaha illallah. Patah lagi kita bukan orang kafir. Dan semayang juga raya sekali setahun. 5 waktu tak pernah semayang, jemaah tak pernah pergi. Tapi hari raya, puasa raya haji dia pergi, walaupun dia tak puasa pun. Beraya sekali demo dia pun. Buat semayang raya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak beraya kat dia pun. Nah, walaupun dia tak pernah itu gini, tapi tiba-tiba dekat dalam hati boleh mengucap la ilaha illallah. Masuk syurga dia ni. Tapi payah tu nak dapat situ tu. Itu atas jalan perkara menyalahi adat dia panggil. Payah bukan tu belakarnya tu. Dan begitu juga orang-orang Islam, apabila ia orang-orang Islam berkata di akhir umurnya orang-orang Islam dengan sepatah perkataan yang boleh menjatuhkannya orang-orang Islam kepada agama kafir, maka masuklah ia orang-orang Islam ke dalam neraka dengan tiada halangannya orang Islam. Begitu juga orang Islam tu. Ada satu perkataan yang menjatuhkan dan jadi kafir. Tuhan tak ada. Tuhan tak ada. Kita katanya perkara tu perkara ni tak ada. Nah, buat syok gitu gini perkara agama. Nabi kita serupa Muhammad dah kampung kita ni ya. Yang tu buat ajak-ajak main buat istihza. Muhammad ni serupa Muhammad kampung kita ni ya, tapi tengok Tuhan pilih dia. Dia pilih jadi nabi tak apa lebih lah dia. Oh, dia ni padahal nabi kita ni bukan Muhammad serupa kampung kita ni. Tu Muhammad Allah Taala pilih sedia orang mula beranak lagi. Bukan pilih bos apa umur 40 baru Tuhan pilih dak. Mula-mula beranak lagi. Kita buat istihza. Tahu apa kita buat apa menghinakan orang tutup aurat. Tak panas kan duk bakar tu. Murtad. Tak ada payah sikit abuk. Ingat tu orang Islam, kalau tak jaga Islam jadi kafir dengan serta-merta, automatik dia panggil. Kita tengok orang tak tutup aurat, orang tutup aurat tu, kita pergi kata kat dia, tak panas kata, oi panas dunia lah ni, bukan macam dulu. Dunia lah ni buka habis dah. Kau tak pakar dah tutup tudung tu. Nah, buka sikit-sikit aja. Oh, jangan macam tu jatuh murtad. Ingat baik tu murtad, naudzubillah min zalik. Tu dia. Kita nak ngaruk-ngaruklah, tapi mulut kita jaga. Mulut kita jaga, jangan menghinakan agama kita. Menghinakan agama murtad, bukan Islam dah kamu. Walau kamu duduk dalam kampung Islam sekalipun. Tu dia, ingat baik. Maka hadis ini menunjukkan atas tiada harus tetapkan siapa-siapa yang akan masuk syurga dan siapa-siapa yang akan masuk neraka. Ni hadis Nabi yang tersebut ni, hadis yang keempat ni.
Menunjukkan atas tiada harus, tiada boleh tetapkan siapa-siapa akan masuk syurga dan siapa-siapa yang akan masuk neraka. Kita nak mengaku kata kita ni seorang yang beramal, aku ni syurga dah, jangan. Kita nak menentukan orang tak semayang duduk, tak tahu apa dia, panggil polipote. Polipote lurah sini. Nah, orang tak tahu apa satu duduk. Duduk akhir dia di sepuluh mati. Tak potong mati masalahnya. Nah, jangan menentukan dia neraka. Orang yang mengerjakan ibadat bukan wajib masuk syurga. Orang yang derhakakan Allah Ta'ala setiap masa bukan wajib masuk neraka. Masuk neraka syurga ialah harus. Tu harus. Masuk syurga bukan wajib, masuk neraka bukan wajib juga tu. Ingat tu. Tapi jalanan masuk syurga ialah orang yang hidup di atas dunia dengan amalan syurga. Jalanan masuk neraka ialah orang yang duduk di atas dunia buat amalan ahli neraka. Tu ya tertib dia. Sekalipun berapa besar kebaikan atau kejahatannya. Nah, kejahatan siapa-siapa tu, walaupun besar kebaikan dia, orang ni tak harus masuk syurga. Atau kejahatannya, kejahatan siapa-siapa saat ni, banyak besar kejahatan dia. Nah, bunuh orang masalah, ikut kejahatannya besar. Maka ini pun tiada harus juga ditetapkan dia masuk neraka. Hadis ni simpan ke hati kita ni. Nah, kita tengok orang mengerjakan maksiat, hati kita jangan berasa benci kat dia. Kita kena benci sifat amalan dia tu. Nah, tu, benci tu. Nah, munduk dia pun, kecap banyak. Kau hendak ambil luar. Itu dia. Ni niat jangan bahasa benci. Nah, kita kena bahasa mulia. Kita mulia ke orang, bukan kita mulia ke orang, muliakan diri kita sendiri. Kalau kita benci ke orang, bukan kita benci ke orang, kita benci kita sendiri. Kok mana buat pelik tu. Kalau kamu muliakan orang, orang muliakan kamu. Kalau kamu benci orang, orang benci kamu. Itu maknanya. Di mana kita mulia orang, bukan kita mulia orang. Kita muliakan kita sendiri. Kita benci kepada orang, bukan kita benci ke orang. Kita benci kepada kita sendiri. Ingat baik tu. Kalau kamu nak bagi ke orang mulia kamu, kamu kena muliakan pada orang. Barulah orang tu muliakan kamu. Dalam hadis ini juga, diketahui juga, dalam hadis ini, hadis yang keempat ni, diketahui juga bahawa tiada harus bagi seorang manusia berpegang dengan zahir amal ibadatnya. Seorang manusia apa zahir amal ibadat? Seperti semayang, puasa, haji, umrah tiap-tiap bulan. Nah, umrah tiap bulan. Jangan berpegang dengan zahir itu. Dan tercengang dengan baik. Jangan rasa hirang. Yang Allah pada kata berpegang dengan zahir amal ibadat. Tiada harus bagi seorang manusia tercengang, yakni heran dengan baik. Baiknya dia ni. Atau banyaknya. Tu banyak baik. Heran dengan baik. Dia ni baik sungguh. Banyak sungguh kebaikan dia. Jangan rasa heran. Kerana kebaikan ni mudah hilang. Guna kejahatan payah hilang. Nah, tengok kita buat kejahatan. Allah Ta'ala tanah satu ya. Malaikat tanah satu. Kita buat kebaikan. Bukan main tu. Kita bagi sedekah satu ya. Allah Ta'ala ganda sampai 700. Allah Ta'ala menggandakan sampai 7,000. 70,000 ganda dia tu. Nah, tu ganda dia. Mana banyak tu? Kerana mudah hilang. Cepat hilang. Adapun maksiat kejahatan, walaupun kita buat satu, dia tanah satu, tapi benda tu susah hilang. Susahnya nak hapus tu susah. Tu ingat baik. Nah, kita duk kerja kebaikan daripada awal lagi. Masalah kita duk pondok ni. Kita tinggal di pondok, kita tinggal di kampung masalah. Kita jadi orang baik. Satu kali yang kita jahat. Orang pukul kita jahat semua dah daripada beberapa tahun tu. Baik. Kamu dah, macam kamu duduk pondok ramai-ramai ni. Baik. Oh, baik sungguh dia ni. Satu kali ya kamu tak baik.
Orang tak hitam dah, tak tengok dah yang baik kamu puluh-puluh tahun. Orang hitam yang satu ni ya. Ni nak ayat atas perkara ni. Hingga kalau sekarang ni dia mau sebar dalam Facebook pula. Facebook kata orang ni jahat macam-macam lah orang ni. Dia hari-hari nak cari kejahatan orang ya. Orang ni tak baik. Lebih lagi orang yang mengajar, orang belajar agama. Dia cari juga nak sebarkan perkara kejahatan. Nah, apabila sebar boleh, dia sebar dalam Facebook. Sebar tu, sebar ni. Macam-macam lah. Padahal sebar apa, tak payah sebar benda tu. Nah, kesalahan orang tak payah sebar. Tak payah kita bagi tahu kat orang. Tak payah lah. Pasal apa? Kerana ia seorang manusia belum dapat ketahui akan kesudahan keadaan dan perkerjaannya seorang manusia. Dia belum tahu lagi. Nah, seorang manusia belum diketahui. Sebelum kita tahu dia kesudahan macam mana. Kesudahan tak boleh jadi dia ni tak baik, tapi akhirnya jadi orang baik. Boleh jadi orang ni baik, tapi akhir tak baik. Ini boleh jadi. Harus. Kemungkinan. Harus. Hadis ni ingat habis kita duduk dalam Jumaah ni. Ya, kita jangan hitar kata dia mau baik. Dia mau tak baik. Nah, jangan bilang kejahatan orang. Kita mesti bilang kejahatan kita dengan Allah. Kejahatan orang nak jahat macam mana pun kita bukan Tuhan. Kita tak boleh mengampunkan dosa dia. Kita tak boleh mensebarkan dosa dia. Tapi yang patut kita kiranya, ni kejahatan kita ni. Banyak mana kita buat perkara yang Allah Ta'ala murka sehari-hari. Itu yang kita patut kita kira. Tak payah kira kejahatan orang. Dia nak buat jahat dia dengan Allah. Bukan dengan kita. Tapi orang kita tak. Orang ni apabila dia buat jahat, nya sebar. Tak payah sebar. Dia dengan Allah. Bukan dengan kita. Sebab itulah jangan cari bilang keburukan orang. Biarkanlah cari keburukan kita sehari-hari. Macam mana kesalahan kita dengan Allah. Berapa kalikah kita buat perkara yang Allah Ta'ala murka sehari-hari. Sehari-hari ni kita buat apa perkara yang Allah Ta'ala murka. Tu bagus. Tak payah cari. Orang ni nampak ya berjanggut, piyah, serban, duk mengajar mal-mal tu. Karau tu kerja kita. Nah, habis tu kerja kita tak jah manalah dengan syaitan dia bagi. Na'udzubillahi min zalik. Dan sepatutnya lah, dia tulis macam tu sepatutnya lah, bagusnya lah bagi tiap-tiap manusia bersungguh-sungguh meminta kepada Allah Ta'ala supaya disudahi akan keadaannya tiap-tiap manusia dengan husnul khatimah, dengan elok kesudahan, dan meminta berlindung dengan Allah Ta'ala daripada su'il khatimah, jahat kesudahan. Ni ya Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Tu minta ke tu, minta Allah Ta'ala sudahkan bagi kita dengan baik kesudahan kita, boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, dan minta berlindung Allah Ta'ala daripada jahat kesudahan. Takut-takutnya tak boleh mengucap kalimah la ilaha illallah, hak itulah hak sungguh. Sampai kita tak payah katalah ke orang. Orang kata kita, biarlah katakan kita. Orang yang berkata, yang mencacikan kita, ingat baik, orang tu duk buat pahala wi kita. Begitu gitu. Orang makin merop. Dia ni kita pun tak jawab. Syarat kita jangan jawab. Kalau kita jawab bukan, kita pun 5-5-10. Skosi, dosa skosi. Kalau dia berkata kita diam. Dialah orang kata. Apa tu? Kerana orang tu sedang mengejarkan pahala kepada kita. Dosa kita pergi kat demo. Dosa yang kita kerja ni pindah ke kat orang. Pindah kat orang, bukan kat kita dak. Ingat baik. Habis. Sekiranya wallah alam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربي صل عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم